Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni yang asalnya kita rancang untuk jumpa pada tahun sudah, tapi takdir mengatasi segala-galanya, kita tak boleh jumpa sebab dekat-dekat nak raya hari itu di isytihar PKP. Jadi program dibatalkan. Alhamdulillah tahun ni berkesempatan untuk jumpa, dan kita malam ni malam yang ke-29. Kita berada pada waktu yang sangat kritikal dalam Ramadan. Ramadan dah nak pergi meninggalkan kita. Jadi secara adatnya ramai orang yang dah berpindah daripada masjid ke stesen bas, ya, ramai orang dah pindah daripada masjid ke shopping complex, dia pindah ke airport, dia pindah pergi ke macam-macam tempat lah. Kita Alhamdulillah masih lagi istiqamah berada di surau untuk beribadah. Syukurlah malam ni saya tengok ramai juga malam ni. Kalau tak, kalau makcik pun setengah hilang lah, duk pi kacau dodoi, ya. Tapi Alhamdulillah masih penuh malam ni. Jadi kita nak sambut raya lagi sehari dua ni, kita tak tahu raya bila. Jadi kita ambil satu potong ayat Quran daripada surah Al-Baqarah. Sebahagian hujung ayat Quran Allah Ta'ala sebut walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah kata walitukmilu iddata, cukupkan bilangan puasa kamu. Cukupkan bilangan puasa ni kira sebulan lah puasa. Bila kata sebulan puasa, dia boleh jadi 29 hari ataupun boleh jadi 30 hari. Dua tu sama ada puasa 29 ataupun puasa 30. Tak ada kurang daripada tu, tak ada lebih daripada tu. 29 ataupun 30. Yang nak tentukan 29 ataupun 30 ni, siapa yang tentukan? Bukan WhatsApp yang kita dapat nak tentukan raya bila, kan? Bukan dalam media sosial kita jumpa apa-apa video ulasan. Sebaliknya yang nak tentukan raya bila ni kerja ulama, kerja mufti-mufti. Sebab mereka yang bertanggungjawab untuk menentukan benda tu. Rujuk balik pada ahli falak. Kalau kita buat jambatan, ulama kata jambatan ni tak kena tukar besi macam ni, tak boleh pakai, cakap ulama. Sebab waktu tu kena tanya kepada yang pakar, kena tanya dekat engineer ataupun arkitek. Kalaulah 100 ulama pun bincang kata jambatan ni kena buat macam ni, kena dengar cakap seorang engineer kau, tak boleh dengar cakap ulama. Jadi begitu juga bila mana datang urusan agama, tak boleh dengar cakap engineer, tak boleh dengar cakap arkitek, kena dengar cakap ulama. Ulama yang menentukan bila kita nak raya, kan? Meletakkan sesuatu kena pada tempat dia, kena pada ahli dia. Jadi soal raya ni kita tak payah kalut sangat lah. Saya pun tak larang nak jawab kan. Orang tanya Ustaz, bila raya Ustaz? Isnin ke Selasa? Mana aku tahu? Bukan aku yang tengok anak bulan. Dia kan, kita tak tahu. Tanya dekat pada orang yang ahli dia lah. Jadi bab raya tu susah hati. Ada orang tak siap ni, saya baca dia komen dalam Facebook, dia kata sepatutnya pejabat agama ni jangan doa abang lambat-lambat. Awal seminggu mau doa abang lah. Ni lagi 2 hari nak raya baru doa abang. Apa dah buat kerja last minute? Kepala otak kan tak tahu bila masa nak tengok anak bulan, mana boleh nak pergi rumah awal-awal kan. Jadi
kita jangan salahkan mereka, sebab mereka ada kaedah mereka yang mereka nak tengok hilal, nak tengok anak bulan dan sebagainya. Jadi kita ni puasa, kita orang awam, kita taklid kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah, orang yang bertanggungjawab untuk tentukan bila raya. Jadi kita ni orang awam cukupkan bilangan puasa kita. Kalau 29, 29. Kalau raya hari Isnin, esok last puasa. Kalau raya Selasa, hari Isnin lah puasa. Puasa tahun ni 30. Jadi kita ikut apa yang ditentukan oleh para alim ulama, para mufti-mufti yang ada di Malaysia ni. Kemudian dalam ayat ni juga Allah Ta'ala kata, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada kamu. Kita bila nak sambut raya ni tuan-tuan, malam ni saya nak sebut sikitlah beberapa adab ketika mana kita sambut raya. Bila kita sambut raya ni, kita kena membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu malam raya nanti kita akan memperbanyakkan takbir raya. Kan? Takbirlah dalam kereta takbir raya, nak balik kampung, di rumah takbir raya, di masjid takbir raya, di surau takbir raya, dalam TV takbir raya, dalam Facebook takbir raya. Takbir raya merata-rata. Adakah takbir raya tu hanya semata-mata lafaz takbir? Tak. Takbir raya tu sebab kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya. Sebab apa? Sebab apa nak membesarkan Allah? Sebab yang tu hari kemenangan kita. Kalimah takbir tu bukan satu kalimah yang biasa. Kalimah Allahu Akbar itulah yang menggerakkan tok nenek moyang kita dulu lawan British, lawan Jepun. Kalimah takbir Allahu Akbar itulah yang menggerakkan anak-anak muda di Palestin untuk lawan penjajah Israel. Simple ya kalimah tu. Sebut Allahu Akbar, tapi boleh membangkitkan semangat orang untuk bahkan perang jihad fi sabilillah. Jadi kita pun sebut kalimah Allahu Akbar tu sebab apa? Sebab sebulan bulan puasa ni kita dilatih dalam bulan Ramadan untuk melawan satu musuh yang kita tak nampak, iaitu nafsu kita sendiri. Kan? Bulan puasa itulah latihannya. Azan subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, baru kita buka puasa. Padahal murtabak tu halal ya, makan selalu luar Ramadan, waktu zuhur makan murtabak, tak ada masalah pun. Tapi pasal apa dalam Ramadan tak makan? Sebab Allah yang kata tak boleh makan. Sa'i maghrib baru makan. Tak ada seorang pun yang mengaku azan asar tu azan maghrib. Kan, dia kata ni maghrib lah ni, padahal baru asar. Pasal apa dia terlampau lapar. Tambah-tambah hujung-hujung Ramadan ni. Hujung-hujung Ramadan ni kira lagi mengancam enggak ah. Kan? Ujian agak besar enggak ah. Mai dekat-dekat asar tu perut macam-macam bunyi dah. Kan? Kena pula macam saya ni kuliah duha, kuliah zuhur. Depa pergi tinggal pula botol air atas meja. Kan? Lagi jam. Kan? Kita dah lah suara pun tak ada ah. Duk tengok air tu nampak macam sarbat lah. Kan? Padahal air mineral dia. Ujian lah, ujian. Tapi tak ada seorang pun buka puasa waktu asar. Dia tunggu azan maghrib, dia sabar. Sebab apa? Waktu tu dia pilih murtabak ke dia pilih Allah? Dia pilih Allah. Walaupun perut dia lapar, dia pilih Allah walaupun tekak dia dahaga. Maka dalam bulan Ramadan banyak pilihan yang kita memihak lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang inilah satu sekolah yang nak latih kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding membesarkan benda-benda lain. Sebab tu walaupun sirap tu halal, tapi kita minum lepas maghrib. Nasi tu halal, kita makan lepas maghrib. Semua kita tunggu azan dulu baru kita makan. Nak membuktikan bahawasanya kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita dah dilatih untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita sambut raya nanti, janganlah kita raya dengan meletakkan Allah di belakang. Kan? Bila kita dah dilatih untuk membesarkan Allah dalam bulan Ramadan ni,
ala ma hadakum, iaitu Allah yang bagi hidayah kat kita bulan Ramadan ni boleh main semayang, Allah yang bagi hidayah kat kita bulan Ramadan ni boleh qiyamul lail, Allah yang bagi hidayah dekat kita bulan Ramadan ni boleh tarawih, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh puasa. Semua tu sebab hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Kalau hidayah tu tak dapat, tuan-tuan, tak sampai kita di surau. Kalau hidayah tu tak sampai dekat kita, tak baca Quran kita. Berapa orang yang puasa tapi tak baca Quran? Berapa ramai orang yang puasa tapi tak semayang 5 waktu? 5 waktu tak semayang. Kan? Tarawih mai, isyak tak buat. Ada. Kan? Siap dia marah, bini ni hang pakailah telekong cepat ni, tu imam bagi salam isyak dah tu. Aku tak mau lepas tarawih. Dia marah bini dia mesti lambat. Isyak tak semayang, tarawih mai. Qiyamul lail tak tinggal. Subuh tak ada. Ha? Qiyamul lail tak tinggal, tuan-tuan. Subuh tak tahu hilang macam mana. Rupa-rupanya kita cek balik. Dia main qiyamul lail tu pasal ada sahur free. Kan? Pagi pula menu sempoi-sempoi. Bini dia masak, dia cemui lah. Kan? Main masjid tu pagi-pagi macam-macam sempoi-sempoi. Tadi pagi saya qiyamul lail di Penaga. Lepas tahu saya nak main, depa sanggup pergi Penang beli biryani. Kan? Saya dengar pun terkejut. Kan? Saya tanya, ni apa ni? Dia kata, yang ni lah biryani Kapitan Ustaz. Saya ingat Kapitan paling dekat dengan Penaga tu kat Perda. Kan? Saya tanya, beli kat Perda. Tak ada Ustaz, kami pergi beli kat Chulia Street. Ustaz apa pasal? Dia pergi Penang tu beli Kapitan. Kan? Pasal saya dia nak suruh dia tahu kita ni kaki minta ke darah. Kan? Dia pun bicara sedap-sedap. Kan? Jadi dia main qiyamul lail tu pasal sahur sedap. Habis sahur, dia nanti bagi alasan lah. Kenapa saya lepas sahur kena pergi toilet. Dengan ayat tu lah dia hilang terus. Subuh pun tak main. Kan? Balik-balik lena. Rugi lah. Kan? Jadi ketika mana kita boleh buat ibadah, yang tu adalah hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Malam ni kita boleh main surau bukan pasal kita ada kaki boleh jalan, bukan pasal kita ada motor yang boleh bawa kita, bukan pasal ada kereta yang boleh bawa kita, tapi sebab adanya aliran hidayah yang sampai ke hati kita, yang menggerakkan semua benda ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana kita dah dapat hidayah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan membesarkan Allah dengan bulan Ramadan ni, janganlah kita rosakkan hidayah tu nanti pada hari raya. Jadi antara adab yang saya nak sebut, yang pertama, bila kita nak raya nanti, disuruh kita pakai pakaian yang cantik-cantik. Ya, memang Islam suruh, Nabi suruh kita pakai pakaian yang cantik-cantik. Tapi orang perempuan, dia kena jaga aurat dia. Kan? Bila dia nak pakai baju, dia nak beli baju raya ke apa ke, dia kena cek dua benda. Yang pertama apa dia? Yang pertama dia kena cek baju tu longgar ke ketat dah. Kalau ketat dia tak pakai. Kalau baju tu longgar baru dia pakai. Tu yang pertama. Yang kedua, dia kena cek jubah dia ke, kebaya dia ke, baju kurung dia ke, tudung dia ke, jarang ke tak jarang. Kalau dia pakai tudung labuh tapi tudung dia jarang, boleh nampak anak rambut gulung-gulung dalam tu, dia pakai anak tudung warna apa boleh nampak, maka dia tak dikira sebagai menutup aurat yang sempurna. Dan ni orang perempuan dia kena jaga benda tu. Pakcik-pakcik, makcik-makcik kena jaga anak-anak perempuan kita. Anak raya boleh, raya macam mana? Raya dari sudut adat ke, raya yang dikira sebagai ibadah ke? Kalau raya yang sebagai ibadah, dia takkan rosakkan hidup dia hanya semata-mata satu hari punya raya tu, dia pergi pakai lebih-lebih kurang, dia membuka aurat dia, dia make up berlebih-lebihan, dia pakai baju. Kalau orang perempuan, bagusnya lengan dia kena buat jenis butang lagu ni, supaya tak tertarik. Dan kemudian kalau dia punya lengan tu tak butang macam ni, jenis terbuka besar, dia kena pakai sarung lengan di dalam. Pi raya rumah orang nak cedok lok, dia tarik sampai lagu ni, dalam ada sarung lengan, dia masih lagi dikira sebagai menutup aurat dia. Tapi kalau dalam tak ada sarung lengan, yang tu lengan dia tu dikira sebagai aurat.
Kan? Itu antara benda yang kita kena jaga. Itu yang pertama. Orang lelaki pun kena jaga jugalah. Kan? Ni pergi beli jubah pun kalau ni ada agak jenis tak jenis punya jubah pun ada agak. Kan? Untuk lelaki ni, bukan untuk perempuan. Untuk lelaki, jubah duk main entah apa-apa main jubah. Kan? Cutting sana, cutting sini, jubah main cutting nampak macam kebaya tak kebaya. Jubah main depan ada terbelah tak terbelah, pesak tak pesak. Ni apa main jubah ni? Kan? Yang tu semua kalau boleh jangan duk pakai ya. Tambah pakcik-pakcik pakai lagi hodoh kan? Jangan duk pakai benda lagu tu semua. Kan? Yang tu semua fashion yang tak ketahuan hala tu, yang akhirnya jubah tu boleh jadi satu benda yang pahala kita dapat sebab nak mencontohi Nabi, tapi akhirnya jadi satu kemaksiatan. Yang tu antara benda yang kita kena jaga. Yang tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang kita kena ambil tahu sikit dan jaga, apabila kita pergi beraya di rumah orang, nanti kita nak jumpa ni beradik ni 2 tahun dah tak raya ni kan, tahun ni lah kira nak raya sakan dengan dapat KWSP lah apa-apa semua kan, dengan PKP pun tak ada dah, esok pun mas semua tak payah pakai lah kan, SOP semua jadi longgar lah. Kita pergi raya ni, jagalah batasan pergaulan kita. Ada orang yang boleh kita salam, ada orang yang tak boleh kita salam. Kadang-kadang raya punya pasal dia salam habis dengan semua orang ikut suka dah. Kan? Tak boleh. Saya ada bapa saya ada abang bapa saya kahwin dengan satu perempuan tu jadi makcik saya. Dia tak panggil makcik kandung, dia panggil makcik sabit. Kalau Penang dia panggil mak menakan sabit bukan sabit duk tebal rumput tu kan. Mak menakan sabit ni pasal sabit dia kahwin dengan pak menakan saya kan. Boleh tak saya salah dengan mak menakan saya tu? Makcik jawab Ustaz. Makcik jawab boleh tak boleh? Siapa jawab? Makcik seorang je lain. Tak boleh. Betul? Tak boleh. Dia kan mak menakan saya. Tak, mak menakan ke bukan mak menakan kandung. Kalau kakak kandung bapa saya tak apa, saya boleh salam dengan dia. Tapi abang bapa saya punya bini saya tak boleh salam. Adik lelaki bapa saya contoh ada isteri, saya tak boleh salam dengan isteri dia. Orang perempuan dia ada kakak dia kahwin dengan seorang lelaki, nama dia abang ipar, dia tak boleh salam dengan abang ipar dia. Tak apa, abang ipar je pun kan. Ada satu riwayat Nabi kata abang ipar kamu adalah serigala kamu kan. Mula abang ipar, lepas tu dia ditendang bini dia angkat hang pula kan. Dia pelari hang pula kan. Boleh jadi ya benda-benda macam tu kan. Jadi kita kena jaga ni tak pasal apa dia nak salah dengan abang ipar dia, sebab abang ipar dia tu kontraktor kelas A. Kalau beraya dengan abang ipar dia tu confirm duit raya 300 dalam envelope. Pasal tu nak salam, rugi lah. Dia telah merosakkan pahala ibadah yang dia buat tu hanya semata-mata nak sambut hari raya dan sebagainya. Tu antara benda yang kena jaga. Bukan semua orang kita boleh salam. Kita kena jaga batasan hukum hakam tu. Yang seterusnya yang saya nak sebut, kalau kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, antara adab bila mana kita nak sambut raya nanti, nak pergi raya rumah orang ke apa ke tuan-tuan, janganlah duduk lama-lama kan. Ni dia duduk raya rumah orang daripada petang pukul 4 dia sampai pukul 11 malam tak balik ni kan. Tuan rumah tu dia bukan tak tahu rumah dia jam duduk tang mana, tapi 3 kali dah dia tanya kat kita, lah jam kau apa? Kalau dia tanya jam kau apa, sendiri mau duk faham lah kan. Yang tu kira dia duk peramat cara halus kan. Dia duk peramat kita. Bila dia duk tanya jam kau apa tu, kira dia duk peramat kita cara halus kan. Kita tahu awal lagi baru pukul 11, awal lagi daripada pukul 4 yang duduk tadi sampai pukul 11 malam kan. Dia kata awal lagi dia pun pening kan. Lepas setengah jam dia tanya lagi sekali, lah jam kau apa? Baru 11.30, lambat masa berjalan kan. Dia boleh buat lagu tu ya. Kawan tu duk sakit hati lah
Lah sekali kawan tu pun tak tahu nak buat apa, dia text message dekat anak perempuan dia, WhatsApp. Dia kata kat anak perempuan ni, hang buat turun toto mai bawah lah. Kan, buat turun toto dengan tilam apa semua, buat turun mai bawah lah. Bila kawan tu pun buat turun, anak dia tanya, pasal apa mak? Hang jangan tanya pasal apa, hang buat turun sudah. Dia duk tension lah. Kan, anak dia pun buat turun toto dengan tilam. Turun toto dengan tilam daripada jauh, dia kecil mata kat anak dia. Dia habaq kat tetamu tu, anak saya ni dia tak suka tidur dalam bilik. Dia suka tidur dekat ruang tamu. Selalu pukul 11 dia tidur lah. Ni dah lewat dah 11.30. Kan, dia tak tidur ni baru nak tidur lah. Kira dia duk bagi signal kat kawan tu suruh balik orang lah. Kawan tu kata apa? Tak apa, hang tidur. Mami tak lama, sat lagi mami balik lah. Loh, dia buat tak reti. Ya, dia buat tak reti. Kan? Lah sekali kawan tu dia tak boleh sabar dah, 12.30 dia nak, awak hantar reti nak balik ke? Kan, pi melingkup balik ah. Kan, lah sekali tuan-tuan, jadi sepatutnya sambung silaturahim, akhirnya berlakunya pergaduhan. Jadi kalau kita pergi ziarah rumah orang, jangan duduk lama-lama lah, pergi duduk setengah jam, 1 jam. Nampak tuan rumah sembang rancak, kita pun sembang rancak. Agak-agak dia duduk sembang lagi rancak, kita yang tetamu ni patutnya mau bagi signal kat dia, jom kot saya nak balik dah. Dia pula kata kat kita, apa nak balik, 2 tahun tak main raya, main duduk serupa kena yang panas nak balik lah. Kan, macam tu duduk pergi lah lagi setengah jam. Kan, lagi setengah jam dah simang, jom kot, lambat dah ni, setengah jam dah ni duduk simang ni, aku nak pergi tempat ni pula. Allah, hang ni kalau main rumah aku tu lah, hang ni memanglah, hang kalau pergi rumah orang kaya-kaya semua dipiduk lah lama, tuan rumah ni pun mulut kau ajak ke? Kan? Tak apa. Kan, kalau main duduk rumah aku tak suka duduk lama-lama, duduk pergi lah lagi setengah jam, nak jaga hati dia. Kalau dia tahan kita, raikanlah dia. Kan, tapi jangan menyusahkan dia. Dan antara benda yang kita kena jaga, bila kita pergi, kadang-kadang ada orang dia pergi rumah orang, dia hantar WhatsApp tu, ni esok aku nak main rumah hang boleh tak? Kawan tu kata main. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak hantar WhatsApp, dia pergi buat surprise. Kan, dia pergi depan rumah kawan tu, terus dia bagi salam. Kan, Assalamualaikum. Nabi ajak kita tuan-tuan adab pergi rumah orang, bagi salam 3 kali. Kalau orang tu tak jawab, kita balik dalam keadaan hati yang lapang dada. Nah, ni kita pergi bagi salam, kita nampak kelibat orang kot tingkap duk pi mai. Kita bagi salam, Assalamualaikum sekali, kawan tu tak jawab. Mungkin kawan tu ada hajat yang menyebabkan dia tak boleh layan tetamu. Bagi salam yang kedua, Assalamualaikum, kawan tu tak jawab. Kali ketiga, Assalamualaikum, tok saduk sembunyilah, aku nampak hang kot tingkap. Kesian kawan tu tuan-tuan. Lah sekali malu Allah, mau tak mau kena layan kau. Bila dia layan, barangkali itu akan membebankan dia. Mungkin hari itu dia sakit ke, mungkin dia ada masalah tadi baru gaduh dengan laki ke, kan, yang dia tak bersedia nak terima tetamu, laki dia baru hempuk dengan kuali pecah kepala ke, contoh lah kan. Kalau waktu tu kalau dia pergi terima tetamu tu, takkah buka aib? Kan? Jadi dia mungkin tak mau jumpa kita. Ada macam-macam, 1001 macam alasan yang mungkin dia nak tutup. Jadi itu antara adab. Dan adab bila kita nak membesarkan Allah dengan hari raya ni, kita tak mau rosak pahala puasa kita, pahala ibadah yang kita nak buat dalam sebulan Ramadan ni. Saya tak sebutlah semua benda nak sebut, tak larat dah tuan-tuan. Takat apa yang saya ingat saya sebut lah. Antara benda yang kita kena jaga satu lagi tuan-tuan, mulut kita. Kan, mulut saya dengan mulut tuan-tuan, kita ni kadang-kadang boleh tersilap cakap. Saya sendiri yang duk cakap banyak ni, kadang-kadang bila saya masuk kereta, saya fikir, aku tadi silap lah cakap benda tu. Bila duk fikir balik kan, aku salah cakap ni, kot orang boleh sakit hati dengan aku. Dan mulut kita ni, kata dengan Sayyidina Ali, orang yang berakal, kata Sayyidina Ali, bila dia nak cakap, dia akan letak hati dia di depan lidah dia. Sedangkan orang yang tidak berakal, dia akan letak hati di belakang, dia akan bawa lidah depan, dia cakap ikut suka apa dia bercakap. Kan? Jadi bila kita pergi raya nanti di rumah orang, antara benda yang boleh menimbulkan permusuhan
Antara benda yang boleh merosakkan ibadah kita adalah bila mana kita ni silap cakap. Katakanlah tuan sudah rumah kita ni dah pakai dah tudung tingkap ke ini. Tiba-tiba tuan ni pergi rumah kawan tu, tengok tudung tingkap dia sama macam kita punya. Kita tanya pula kat dia, baru beli ke tudung tingkap? Dia kata, baru beli kat Kamda baru ni. Berapa kupang semeter? Dia boleh tanya kat kawan tu. Aku tuan sudah dah pakai dah. Masa tu mahal lagi, lah ni murah dah kot. Takkah kecil kawan hati kawan tu, dan bila kita memperlekehkan dia. Mungkin baju yang dia pakai tuan ni tu tuan sudah kita pakai lah. Masa tu kita pergi beli kat Gulatis, siapa pun tak boleh beli. Kita beli 6 meter tu, lepas tu kita abang kat tauke Gulatis ni, lepas aku beli baju ni, kain ni hang tak boleh jual kat orang. Punya sombong lah. Dia tak mau bagi orang lain pakai sama kan dia. Tauke Gulatis tu pun takut kita saman dia ke apa ke, dia pun pergi simpan kain tu tak mau jual. Tu ni dia baru dia jual, kawan tu pula pergi beli. Kita tengok, kain sama macam aku punya baju raya tuan sudah. Janganlah pergi habaq kat kawan tu. Baju raya ni bila punya? Tuan sudah punya. Tak, aku baru buat tuan ni. Oh, tuan ni baru buat. Aku tuan sudah pakai dah. Dia sombong pula. Tujuan kita pakai baju yang cantik bukan untuk kita nak berbangga-bangga dan sombong. Sebaliknya nak meraihkan kemenangan kita kerana kita telah dapat hidayah untuk beribadah yang begitu banyak dalam bulan Ramadan. Antara benda yang kena jaga juga, bila tuan rumah bagi makan kat kita, kan? Tuan rumah sedia makan kat kita, bukan semua benda yang kita boleh makan. Ada benda kadang-kadang tak selera dengan kita, kan? Saya kalau pergi beraya rumah orang, tiba-tiba orang kalau bagi mi kari, pi jahanam. Saya tengok, Allah sir, mi kari. Memang saya tak nak makan ya. Tengok muka pun tahu mama apa kena retak gulai-gulai, kan? Gulai daging ke, gulai ayam ke, roti jala ke. Mamak raya, pagi-pagi raya tu wajib ada putu mayum dengan gulai ayam. Yang tu wajib mau ada. Kan? Yang tu kalau tak ada, bagi kami tak ada raya lah hari tu. Kan? Tiba-tiba pagi raya mai-mai yang taufu pi. Kan? Memang lingkup lah. Memang tak raya bagi tu kan. Tapi walaupun kalau kita tak suka benda tu, janganlah pergi habaq dekat dia. Kan? Jangan kata apalah aku main raya duk teringin mau biryani kambing ke apa ke, adakah bubur bihun sup saja. Kan? Bihun sup ni kami duk makan more lepas tarawih ya. Kan? Dia boleh kutuk kawan tu lagu tu. Kawan tu kecil hati, dah dia mampu buat pun bihun sup lah. Kita raikan dia. Katakanlah tiba-tiba memang kita tak boleh telan pun bihun sup tu, memang kita tak makan, apa benda yang lain ada makan. Kan? Tipu pila sikit nak jaga hati dia, tak, bukan aku tak mau makan, tadi makan dah kenyang. Bukan nak tipu pun, sekadar nak jaga hati ya. Kan? Aku tadi nak makan nasi lah, kalau aku tak makan nasi ni memang setengah periuk bihun sup ni aku perhabis lah. Kan? Tunjuklah nak jaga hati dia. Kan? Tapi dalam hati dia fikir, memang dia ni tak guna tu, aku tahu aku tak main raya lagi bagus. Silap pula pergi bagi duit raya kat anak dia seorang 50 pula. Menyesal. Menyesal pula tang situ kan. Aku tahu tadi aku bodoh RM2 ya. Kan? Contohlah kan. Janganlah pergi habaq dia. Jangan habaq dia. Sebab apa? Kita akan menyakitkan hati dia. Dan antara pesan yang saya nak pesan, satu lagi, bila kita pergi rumah orang, kita akan, bila kita raya ni, kita akan jumpa ramai orang, tuan. Jumpa ramai orang. Ramai orang yang kita jumpa masing-masing ada masalah tersendiri. Contoh, kadang-kadang kita pergi rumah adik-beradik kita, mungkin anak menakan kita dah kahwin 3 tahun, 4 tahun, tak ada anak lagi. Kan? Ataupun mungkin ada di kalangan anak menakan kita tu anak dara yang umur dah lanjut tapi tak menikah lagi. Janganlah cakap bagi mereka sakit hati. Saya jumpa ramai orang, bila ada kenduri, mereka tak pergi. Lepas kenduri, saya jumpa mereka dekat luar. Saya tanya, baru ni aku pergi kenduri, aku tak jumpa hang pun. Mami tu tak panggil hang lah. Aku kena panggil ke? Tapi aku tak pergi lah. Tak, pasal apa hang tak pergi kenduri? Allah, mami tu punya mulut macam neraka. Kalau aku pergi kalau aku pergi, dia asyik duk tanya kat aku, bila nak menikah, bila nak menikah, bila nak menikah.
takkah benda tu akan menyebabkan kawan tu jadi tension? Kan? Jadi kalau kita pergi rumah siapa-siapa ni beradik kita, tiba-tiba kita jumpa anak nakal kita, dia tak menikah ni, umur 35 dah contohnya, jangan lu pergi tanya dia, hang bila nak nikah? Takkan lu tunggu sampai nak rebut baru nak nikah? Tu semua cakap-cakap yang akan menyakitkan hati dia. Dia pula bila dah kenal sekali dengan kita, lain kali kalau dia tengok muka kita mai, dalam hati dia kata apa? Jenny mai dah. Betul tak betul? Jenny mai dah, mulut macam mana apa? Kan, lagi teruk berdayak parit punya mulut. Kan, dia tak suka kat kita. Maka di situ semua antara benda yang boleh menimbulkan permusuhan. Tiba-tiba kalau kita jumpa satu pasangan yang 3-4 tahun kahwin, tengok tak ada anak. Tuan-tuan, ramailah kawan-kawan saya yang kahwin kadang-kadang 5 tahun tak ada anak. Allah Ta'ala uji dia faham. Ada yang sampai 10 tahun tak ada anak pun ada. Ada sampai 15-16 tahun tak ada anak pun ada. Tuan-tuan tahu tak mereka punya stres laki bini tu macam mana? Wih, luar biasa stres. Mana petua orang bagi, semua dia pergi. Kata doktor ni bagus, pergi cari doktor ni. Dia kata doktor Lamboi bagus, cari doktor Lamboi. Dia kata doktor mana kat bagus, pergi cari. Dia pergi cari ustaz. Ustaz kata pilah umrah. Buatlah umrah, pergi di Mekah, Madinah, doa depan Kaabah, doa di Raudah, minta supaya Allah Ta'ala bagi zuriat, Allah bagi anak. Mereka pun bayarlah package umrah. Tengok-tengok mai Covid PKP 2 tahun tak boleh pergi. Stres tak mereka? Stres. Ujian Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tiba-tiba kita jumpa mereka hari raya, cik berapa tahun dah menikah? Orang Penang cakap lagu tu lah, hampa gelak lah. Kan? Cik berapa tahun dah menikah? 5 tahun dah mami. Oh 5 tahun dah. Anak berapa orang? Ni ditanya slow ya. Kan? Anak berapa orang? Tak ada lagi mami. Allah. Dia buat terkejut. Tak, dia boleh buat terkejut aku tu. Allah. Tak ada lagi ke? Awak lembab sangat. Kan? Takkah kau ajak mulut? Kan? Jadi benda tu boleh menyakitkan hati orang. Patutnya kita cakap dengan positif lah kan. Oh tak ada anak lagi kan? Tak apa insya-Allah. Nanti mami bangkit tahajud, insya-Allah mami doa supaya Allah murahkan rezeki hangpa diorang. Kan, jangan susah hatilah, tak apalah. Allah Ta'ala ni dia tahu nak atok kita macam mana. Kita tak seduk pening. Tuan-tuan, saya kahwin anak seorang, lepas tu 6 tahun baru saya dapat anak. Kahwin-kahwin dapat anak seorang, anak perempuan sulung. Lepas tu 6 tahun saya tak ada anak. Lepas 6 tahun tu baru saya dapat anak nombor 2. Lepas tu setahun baru dapat anak nombor 3. InsyaAllah kami soon bulan 7 ni nombor 4. Kan? 6 tahun saya tak ada anak tu, pergi kenduri, dia pun ditanya macam tu. Anak seorang je kau? Ya? Bila laki nombor 2? Ayat apa aku boleh tentukan laki perempuan? Cakap macam orang bodoh. Kan? Yang sempoinya tu apa? Makcik tu dia tanya siap anak seorang tu, dia sampai ketua anak seorang tu ya. Ha. Cuba kalau kita tanya balik, makcik pun anak seorang bila nombor 2, dia tak sikit hati, umur dah 65 dah, menopause dah. Ya. Jadi kadang-kadang orang ni dia tak boleh faham feeling orang. Orang tu ada masalah apa ke, apa berlaku ke dan sebagainya, dia sakit ke, dia apa ke, dia tak peduli, dia asyik nak tanya yang akan menyebabkan orang tu jadi sakit hati. Itu semua antara percakapan-percakapan yang kita kena elakkan dalam bila kita pergi ziarah raya rumah orang, tuan-tuan. Kan, makan tak sedap ke, ada apa tak kena ke, kita sembunyi-sembunyi sebab kita nak jaga adab. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala dah bagi hidayah kat kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan ni. Kita nak jaga kesucian Ramadan tu ketika mana hari raya. Janganlah kita raya, tuan-tuan, sampai tak semayang. Nah, ni kanut hamba rumah terbuka ni sampai semayang tak semayang. Ustaz, mami sat lagi mana mami balik? Mami qada semua sekali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bukan apa ustaz, hari ni makan rendang dengan lemang banyak sangat. Kan? Malam balik baru dia nak qada. Lagu tu lah dia balik-balik dia tidur terus. Qada tak ada, apa pun tak ada, rugi lah. Tiap-tiap malam Ramadan dia hambatlah Lailatul Qadar tu. Cari sampai bengkak habis mata-mata mai kiamulan. Mata tengok serupa bewak ah. Kan? Tiba-tiba
tiba-tiba rosak habis pahala dia sebab dia tak jaga benda-benda tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita malu dekat Allah Ta'ala kalau dalam Ramadan kita rajin semayang, tapi lepas Ramadan kita tak banyak semayang dan sunat. Kita malu dekat Allah Ta'ala kalau dalam Ramadan kita rajin selawat, rajin istighfar, tapi lepas-lepas Ramadan nanti Allah tengok tak ada dah suara kita yang istighfar, sunyi ya suara kita, tak dengar dah selawat, tak dengar dah baca Quran. Sebab tu kita ni yang duk latih buat amal ibadah dalam bulan Ramadan ni, tujuan dia untuk apa? Supaya lepas Ramadan kita istiqamah buat, masih lagi buat amal ibadah. Bulan Ramadan kita banyak semayang sunat tuan-tuan, lepas Ramadan pun kita istiqamah akan jaga semayang-semayang sunat kita. Bulan Ramadan kita baca Quran, lepas Ramadan pun istiqamah lah baca Quran. Tuan-tuan kena faham ke? Kena faham ke? Kena kan? Ulama besar di Indonesia, Pak Hamka ni tuan-tuan, dia tak mengaji Al-Azhar, tapi Al-Azhar panggil dia bagi doktor, ijazah kedoktoran dalam bidang agama dekat dia. Pasal dia karang kitab tafsir Al-Azhar. Ilmu dia hebat, amalan dia pun dahsyat. Pak Hamka ni tuan-tuan, dalam satu biografi dia cerita, bila dia uzur ada tu ketika dia uzur, dia sakit masuk hospital, sepanjang dia duduk di hospital tu dia sempat khatam Quran 150 kali. Tengah sakit tu, tengah sakit, tengah uzur, tapi khatam Quran 150 kali. Kita kalau masuk hospital, benda yang wajib ada kalau zaman saya kecil-kecil dulu, mastika. Betul? Mastika tu kena baca. Cerita best lah mastika tu, hantu raya, langsia, Volkswagen kuning kat terowong menora. Dia kena baca cerita-cerita tu lah. Tapi kalau zaman lani, kalau orang zaman lani masuk hospital, barangkali lah saya rasa charger handphone tu lebih penting daripada mesin oksigen tu. Tidak kan? Kalau tak ada charger phone tu pening dia. Tapi Pak Hamka masuk hospital, khatam Quran 150 kali. Kata dengan anak Pak Hamka, dia kata Irfan Hamka kalau tak silap saya, anak dia kata, bapa saya ni kalau dia duduk untuk baca Quran, dia takkan bangkit daripada duduk tu melainkan dia dah baca 6 juzuk daripada Al-Quran. Dia kalau duduk dia buka nak baca Quran, dia hanya akan habis baca lepas 6 juzuk baru dia bangkit. Kita 6 muka surat nak baca tuan-tuan, mata tarik mengantuk tu macam kena ketum 4 botol. Punya mengantuk. Tu Pak Hamka 6 juzuk baca. Satu hari Pak Hamka ni bila dia duduk tengah duk baca Quran, tiba-tiba dia bangkit, dia semayang sunat taubat 2 rakaat. Anak dia tak tahu dia semayang apa. Tapi dalam semayang sunat 2 rakaat tu dia menangis tersesak-sesak, nangis teruk lah. Maka anak dia pun lepas-lepas daripada tu, anak dia tanya, apa pasal bapak menangis tadi masa semayang? Dia kata, tadi masa aku baca Quran, aku teringat dekat arwah mak kamu. Dia teringat kat bini dia, Pak Hamka ni. Jadi aku rasa aku dah buat dosa besar lah. Aku rindu sangat dekat mak kamu. Aku dah teringat kat mak kamu masa baca Quran. Aku rasa aku dah buat dosa. Pasal baca Quran patutnya mau kena ingat dekat Allah, bukan duk pergi ingat dekat bini. Jadi disebabkan aku rasa aku dah buat dosa, aku pun semayanglah taubat 2 rakaat minta ampun dekat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Pak Hamka baca Quran teringat kat bini, dia rasa berdosa. Zaman lah ni orang Quran pun tak baca, bini dia pun dia tak ingat, dia teringat kat bini orang lah. Tak azab dosa pun. Dia tak asap dosa pun. Pak Hamka teringat kat bini dia sendiri masa baca Quran, Allahu Akbar, dia rasa dosa, semayang taubat 2 rakaat minta ampun dekat Allah Ta'ala. Jadi kisah-kisah ni semua nak memberi pengajaran dan manfaat kat kita untuk kita jadi orang yang bersyukur.
wala'allakum tashkurun. Allah nak kita jadi orang yang bersyukur dengan nikmat dan anugerah Ramadan, Lailatul Qadar, makbulnya doa dan ibadah kita dalam bulan Ramadan ni. Biarlah kita jaga kesucian Ramadan tu sampai habis daripada Ramadan pun kita akan istiqamah dalam kebaikan, menjaga hidayah yang Allah Ta'ala dah bagi dekat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang dapat Lailatul Qadar, diterimanya ibadah puasa kita, makbulnya apa segala hajat dan permintaan kita, dan insya-Allah mudah-mudahan satu hari Allah Taala himpunkan kita dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dah takat tu malam ni. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa'fu 'anna al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.